Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar pelajar semua? Semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera dan bertemu lagi kita dalam program iKelas untuk kali ini. Jadi pada pertemuan kali ini saya Cikgu Roslan bin Muhammad selaku guru geografi dari SMK Seri Gunung Bacok Kelantan akan mengupas tajuk berkenaan dengan penduduk dan sumber. Jadi seperti biasa, cikgu akan pecahkan taklimat cikgu kepada beberapa subtajuk, konsep-konsep penting dan juga persoalan-persoalan yang timbul berkenaan dengan tajuk penduduk dan sumber. Baik, jadi sebagai memulakan taklimat cikgu pada kali ini, cikgu ingin terangkan kepada pelajar-pelajar semua tentang konsep-konsep penting berkenaan dengan tajuk ini. Yang pertama pelajar iaitu sumber alam. Jadi setiap kali pelajar menjawab soalan yang ada perkataan sumber alam, pelajar kena faham apa itu sumber alam. Jadi di sini cikgu telah senaraikan beberapa jenis sumber alam yang terdapat dalam sistem bumi seperti air, udara, sumber marin ataupun lautan, hutan, fauna, mineral ataupun galian, tanah dan juga sumber tenaga suria. Baik. Jadi kalau pelajar perhatikan semua sumber yang cikgu nyatakan di sini, sumber-sumber ini telah pun terdapat dalam sistem bumi. Cikgu bagi contoh, sumber air. Air sungai, air tasik, air laut dan air bawah tanah terkandung dalam sistem hidrosfera. Sumber fauna, sumber flora terkandung dalam sistem biosfera. Sumber angin, tenaga suria terkandung dalam sistem atmosfera. Dan sumber galian, tanah, batu, pasir terkandung dalam sistem litosfera. Yang telah pelajar belajar dalam bahagian A, sukatan penggal 1 STPM. Okey. Jadi pengetahuan pelajar ataupun pemahaman pelajar terhadap sumber alam merupakan perkara penting ataupun persediaan penting untuk pelajar menjawab soalan-soalan berkenaan dengan sumber. Okey. Yang kedua pelajar, dalam tajuk penduduk dan sumber yang kedua, pelajar harus memahami konsep daya tampung sumber alam. Okey. Jadi daya tampung sumber alam ialah keupayaan sumber alam. Keupayaan sumber alam. Jadi keupayaan sumber alam seperti air, udara, marin, hutan yang ada di sesebuah kawasan. Kawasan tu pelajar refer kepada negara ke, negeri ke, kawasan ke. Jadi daya tampung ialah keupayaan sumber alam di sesebuah tempat memenuhi keperluan penduduknya. Sebagai contoh, air di sesebuah negeri ada air. Ada sumber hutan, ada sumber flora, ada sumber mineral. Jadi boleh memenuhi keperluan penduduk. Kita panggil dia konsep daya tampung. Sebab akan tiba satu ketika ataupun satu keadaan yang dikenali sebagai kemerosotan daya tampung. Jadi konsep kemerosotan daya tampung ni berbeza ataupun berlawanan dengan konsep daya tampung. Jadi terdapat dua konsep penting, iaitu apa dia sumber alam dan apa dia daya tampung sumber alam. Dua konsep penting yang pelajar kena faham, yang pelajar kena tahu di dalam
bahagian penduduk dan sumber. Okey. Baik. Yang seterusnya pelajar, okey, kita akan lihat dan cikgu akan jelaskan apakah kesan ataupun apakah kaitan pertumbuhan penduduk dengan jenis-jenis sumber alam tadi. Okey, kita nak lihat apakah kesan bila penduduk di sesebuah negara, negeri semakin meningkat terhadap sumber alam yang ada di negeri ataupun negara tersebut. Okey. Jadi setiap kali kita menyebut sumber alam, kita kena ingat jenis-jenis sumber alam tadi. Okey? Baik. Yang pertama pelajar, kita tengok pencemaran alam sekitar. So, apakah kaitan pertumbuhan penduduk dengan pencemaran alam sekitar? Okey. Baik. Jadi, alam sekitar di sini, air, udara, tanah dan bau. Okey. So, bagaimana pertumbuhan penduduk yang pesat menyebabkan sumber air tercemar? So, kita kata banyak pembuangan sampah sarap. Okey. Udara tercemar. Bila berlaku pertumbuhan penduduk, penggunaan kenderaan tinggi. So, pembebasan karbon monoksida ke udara tinggi. So, udara tercemar. Okey, bunyi juga ada kaitan dengan pertambahan kenderaan bermotor. Okey, yang kedua, bagaimana suhu boleh meningkat akibat pertambahan penduduk. Jadi, pertambahan penduduk pelajar menyebabkan pertambahan pembinaan bangunan-bangunan tinggi. So, kita tahu bangunan tinggi, bahan binaannya simen, konkrit, keluli dan sebagainya yang mempunyai daya serap haba yang tinggi yang boleh menyebabkan berlakunya peningkatan suhu. Ataupun kita boleh kaitkan juga pertambahan penduduk menyebabkan penggunaan kenderaan yang tinggi. So, banyak karbon monoksida dibebaskan. Kita kena ingat karbon monoksida merupakan salah satu gas rumah hijau yang boleh menyerap bahangan matahari masuk ke bumi dan memanaskan permukaan bumi. Jadi, terpulang kepada pelajar untuk kaitkan peningkatan suhu dengan pembinaan ataupun dengan penggunaan kenderaan bermotor. Baik. Yang ketiga, pertumbuhan penduduk menyebabkan hakisan tanah dan tanah runtuh. Okey, baik. Jadi, bagaimana kita nak kaitkan di sini, tanah runtuh yang berlaku di sesebuah kawasan itu ada kaitan dengan pertumbuhan penduduk. Okey. Sebagai contoh, di kawasan penduduk yang padat di bandar, mengapa berlaku kejadian tanah runtuh? Jadi, sebabnya ialah banyak kawasan tanah tinggi diteres, digondolkan untuk dibina kawasan-kawasan pertempatan ataupun kediaman manusia. Okey, impaknya ataupun kesannya struktur tanah menjadi longgar dan tarikan graviti menyebabkan tanah runtuh ke bawah yang kita panggil pergerakan jisim. Okey. Baik pelajar, yang seterusnya, okey, kejadian banjir kilat. Okey. Pertumbuhan penduduk menyebabkan berlakunya kejadian banjir kilat. Okey. Jadi, banjir kilat ialah banjir yang berlaku dalam tempoh yang pendek, okey, dan juga tamat dalam masa yang pendek. So, apakah kaitan dengan pertumbuhan penduduk? Okey. Baik. Jadi, bila berlaku pertumbuhan penduduk yang pesat di sesebuah kawasan seperti di bandar, menyebabkan banyak pembinaan bangunan, taman-taman perumahan, jalan raya, menyebabkan peratus muka bumi yang telap air menjadi rendah. So, apabila berlaku hujan lebat, berlakunya limpahan air di bandar yang kita kenali sebagai banjir kilat. Okey. Yang seterusnya, kemusnahan habitat. Okey, apa dia habitat? Habitat merupakan
persekitaran fizikal yang menjadi tempat tinggal haiwan. So, mengapa pertumbuhan penduduk menyebabkan berlakunya kemusnahan habitat? Jadi, dengan bahasa mudah, iaitu banyak kawasan hutan ditebang untuk dijadikan kawasan pertempatan seperti pembinaan taman-taman perumahan. So, haiwan kehilangan habitat. Okey. Yang seterusnya berlaku kepupusan spesies. Okey, ini ada kaitan dengan isi kemusnahan habitat. Okey, kita kata bila habitat musnah, okey, tempat tinggal haiwan musnah, secara tak langsung haiwan tersebut akan mati ataupun berlakunya penghijrahan spesies ke tempat-tempat yang lain. Okey. Dan akhir sekali pelajar, kesan pertumbuhan penduduk yang pesat terhadap sumber alam ialah menyebabkan berlakunya gangguan rantaian dan siratan makanan. Mengapa? Okey. Apabila hutan ditebang, okey, maka peranan pokok sebagai pengeluar telah tiada. So, pengguna pertama dalam ekosistem hutan kehilangan sumber makanan dan menjejaskan pengguna kedua dan pengguna ketiga. Okey, baik. Jadi, di sini suka cikgu tegaskan ialah dua aspek penting. Yang pertama, pelajar-pelajar boleh menyenaraikan kesan-kesan pertumbuhan penduduk terhadap sumber alam. Dan yang kedua, memberi satu penjelasan yang lengkap, ataupun mengaitkan pertumbuhan penduduk dengan fenomena-fenomena alam yang berlaku. Sebagaimana contoh tadi, mengapa pertambahan penduduk menyebabkan suhu semakin tinggi? Mengapa pertambahan penduduk menyebabkan banjir kilat berlaku? Jadi penjelasan-penjelasan yang sebegini memerlukan pemahaman terhadap kaitan pertumbuhan penduduk dengan alam sekitar fizikal ataupun sumber alam. Okey? Baik. Seterusnya, cikgu bawa pelajar kepada bahagian sangat penting sekali berkenaan dengan penduduk dan sumber, iaitu daya tampung. Okey. Sebagaimana yang cikgu jelaskan di awal tadi, pelajar mesti memahami konsep daya tampung. Okey. Daya tampung ialah sumber-sumber yang ada dalam negara tersebut seperti air, seperti udara, tanah dan sebagainya mampu menyokong ataupun memenuhi keperluan penduduk yang tinggal dalam negara tersebut. Okey, daya tampung. Okey. Baik, tajuk kita pada kali ini ialah kita nak lihat kemerosotan daya tampung. Okey, jadi kemerosotan daya tampung tu dia berlawanan ataupun bertentangan dengan daya tampung. Okey, kemerosotan daya tampung ialah sumber-sumber yang ada dalam sesebuah negara tu sudah tidak lagi mampu menyokong, memenuhi keperluan penduduknya. Baik, cikgu bagi contoh. Okey, yang pertama air. Air tidak mencukupi, timbul krisis bekalan air. Galian habis, terpaksa cari tenaga alternatif. Okey, banyak spesies telah pupus. Okey, telah hilang kepelbagaian biodiversity. So dia panggil kemerosotan daya tampung sumber alam. Okey, dengan bahasa mudah pelajar, kemerosotan daya tampung ialah sumber-sumber alam yang ada dalam negara atau negeri tersebut tidak lagi mampu menampung penduduknya. Okey, mengapa? Sebab berlaku dua perkara terhadap sumber alam. Yang pertama, sumber alam telah tercemar seperti air tercemar, tanah tercemar. Yang kedua pelajar,
sumber alam telah kehabisan. Contoh, hutan habis, galian habis dieksploitasi. Jadi, kalau pelajar lihat kemerosotan daya tampung ialah sumber alam yang ada di negara tersebut telah mengalami pencemaran seperti air tercemar, tanah tercemar, udara tercemar. Dan yang kedua, sumber alam di negara tersebut mengalami kekurangan ataupun kehabisan akibat eksploitasi yang berlebihan. Baik, contoh. Okey, eksploitasi petroleum yang berlebihan menyebabkan galian ini semakin berkurangan. Timah semakin kehabisan, emas kehabisan. Okey, hutan keluasannya semakin berkurangan. Baik. Jadi sebelum pelajar memahami kesan kemerosotan daya tampung, pelajar kena faham apa dia konsep kemerosotan daya tampung. Dia berlawanan dengan daya tampung. Okey. So cikgu tegaskan sekali lagi, kemerosotan daya tampung ialah sumber alam di sesebuah negara tidak mampu memenuhi, menyokong keperluan penduduknya. So, jelas. Baik. Kalau kesan kemerosotan daya tampung, maksudnya ialah kesan terhadap penduduk bila sumber tersebut tercemar dan bila sumber tersebut kehabisan. Okay. So, pelajar akan dapat gambaran yang jelas. Okay. Contoh. Apabila air tercemar, apabila udara tercemar, apabila tanah tercemar, apa impak kepada penduduk di negara tersebut? Apabila galian kehabisan, apabila hutan kehabisan, apa impak terhadap penduduk di negara tersebut? So, dengan bahasa mudahnya, okey, kemerosotan daya tampung ialah sumber tak mampu menampung penduduk. Okey, baik. Di sini kita akan lihat beberapa kesan ataupun akibat sumber alam tercemar dan sumber alam mengalami kekurangan. Okey. Tercemar merujuk kepada kualiti dan kehabisan merujuk kepada kuantiti. Okey. Yang pertama sekali, manusia kekurangan sumber makanan. Okey. Sebagai contoh, apabila sumber ataupun populasi ikan berkurangan akibat eksploitasi yang berlebihan, penggunaan pukat harimau dan sebagainya. So, manusia akan mengalami kekurangan sumber makanan, itu ikan, sumber protein. Okay? So, manusia mengalami kekurangan sumber makanan apabila sumber marine kehabisan. Okay? Yang kedua, apabila petroleum dieksploitasi secara berlebihan, timah emas dieksploitasi secara berlebihan, maka manusia mengalami krisis kekurangan sumber tenaga. Harga bahan bakar semakin meningkat kerana kekurangan sumber tenaga. Okey. So, manusia terpaksa mencari sumber tenaga alternatif seperti solar, hybrid dan sebagainya. Okey, sebab apa? Sebab berlakunya kemerosotan daya tampung. Okey. Yang ketiga pelajar, menjejaskan aspek kesihatan manusia. Okey. Baik. Apabila sumber udara, sumber air tercemar. Okey, air tercemar kerana pembuangan sisa toksik. Okey. Sisa pertanian, racun, baja kimia dan sebagainya. Okey. Apabila sumber air tercemar, impak terhadap kesihatan manusia adalah negatif. Seperti penyakit hepatitis, penyakit taun, kepialu dan sebagainya. Okey, apabila sumber air tercemar. Baik. Apabila sumber udara tercemar, penyakit pernafasan, okey, dan sebagainya. Okey, ingat. Okey, apabila sumber air tercemar, sumber udara tercemar, dia panggil kemerosotan daya tampung sumber alam. Di mana air dan udara
di tempat tersebut tidak mampu memenuhi keperluan penduduk kerana dia telah tercemar. Okey. Yang seterusnya, krisis bekalan air. Apabila kawasan hutang ditebang, untuk pertanian, untuk pertempatan, menyebabkan fungsi hutan sebagai kawasan tadahan air semakin berkurangan. Hujan yang jatuh terus mengalir di atas permukaan bumi sebagai air larian permukaan dan simpanan air bawah tanah semakin berkurangan. So, impak dia ialah kuantiti air tanah berkurangan menyebabkan manusia mengalami krisis bekalan air. Okey. Yang seterusnya, apabila berlakunya kemerosotan daya tampung ialah manusia akan ditimpa bencana seperti tanah runtuh. Okey, ini sering kali kita dengar di kawasan-kawasan bandar. Apabila banyak bukit di teres, kecerunannya bertambah, sudut kecerunannya bertambah, menyebabkan berlakunya tanah runtuh. Okey? Baik. Jadi, apa-apa kesan sekalipun, yang penting di sini ialah pelajar-pelajar kena memahami apa dia daya tampung sumber alam dan apa dia kemerosotan daya tampung sumber alam. Dua perkara yang berlawanan. Okay? Tapi kedua-duanya merujuk kepada sumber alam. Okay. Baik. Yang seterusnya, okay. Kita tengok pula apabila berlakunya kemerosotan daya tampung, kita kata sumber alam semakin tercemar dan sumber alam kehabisan. Ada juga aspek-aspek positif yang muncul. Okey, baik. Yang pertama, apabila sumber tenaga, tenaga fosil seperti petroleum, gas, arang batu mula mengalami kekurangan pada masa kini, menyebabkan manusia mula meneroka sumber-sumber tenaga gantian ataupun alternatif seperti tenaga solar, ombak, angin, hybrid dan sebagainya. Okey? Jadi, kalaulah sumber alam seperti petroleum, arang batu, kuantitinya tak mengalami penurunan, tak mengalami kemerosotan, manusia tidak akan meneroka sumber tenaga alternatif. So, kita katakan di sini bahawa kemerosotan daya tampung memberi kesan positif kepada manusia, iaitu membolehkan manusia mencari sumber tenaga gantian kepada tenaga fosil. Okey, baik. Yang kedua, perkembangan teknologi. Okey. Jadi kemerosotan daya tampung menyebabkan teknologi dalam negara kita dan negara-negara lain semakin berkembang. Okey. Sebagai contoh, pencemaran udara. Bagaimana nak atasi? Menggunakan bahan tenaga mesra alam. Guna tenaga solar. Pembakaran secara incinerator, mengganti pembakaran terbuka. Itu semua merupakan bentuk-bentuk teknologi yang dapat mengurangkan kemusnahan ataupun kemerosotan sumber alam di Malaysia. Okey? Baik. Jadi, sebelum cikgu pergi kepada bahagian seterusnya, sekali lagi cikgu nak tegaskan pada pelajar semua bahawa konsep daya tampung, sumber alam dan kesan kemerosotan daya tampung. Tiga benda yang berangkai, memerlukan pemahaman antara satu sama lain. Baik. Yang akhir sekali, iaitu berkenaan dengan bagaimana usaha ataupun langkah yang boleh kita ambil untuk mengurangkan kemerosotan daya tampung. Dengan bahasa mudah pelajar, bagaimana kita nak pastikan sumber alam yang ada di negara kita sepanjang masa
ataupun berterusan, sustainable, mampu menyokong keperluan penduduk. Tidak akan timbul isu di mana sumber alam tak mampu lagi menampung keperluan penduduk. Okey, kita panggil langkah-langkah untuk mengurangkan kesan kemerosotan daya tampung. Baik. Yang pertama sekali pelajar, kerajaan melalui langkah perundangan. Pelajar kena ingat, ada 3 langkah utama dalam langkah perundangan. Yang pertama sekali, bagi memelihara sumber di Malaysia, air, angin, udara, tanah, dapat menampung penduduk, kerajaan Malaysia menggubal akta. Dia panggil Akta Kualiti Alam Sekitar 1974, Akta Perhutanan 84, bertujuan untuk melindungi sumber di Malaysia. Langkah perundangan yang kedua pelajar, iaitu langkah penguatkuasaan. Okay? Mengenakan denda, kompaun, penjara kepada pesalah alam sekitar sama ada individu ke, syarikat ke dan sebagainya. Dan yang ketiga pelajar, melalui pemantauan. Okay? Pemantauan sama ada terhadap air, terhadap hutan oleh Jabatan Alam Sekitar. Okay. Jadi, 3 langkah utama di dalam langkah perundangan untuk memelihara sumber ataupun untuk memastikan sumber sentiasa mampu menyokong keperluan penduduk. Okay, langkah perundangan. Baik. Yang kedua, meningkatkan kajian dan penyelidikan. Okay, R&D. Okay. Sebagai contoh pelajar, teknologi hijau yang diperkenalkan pada masa kini adalah untuk melindungi sumber-sumber di Malaysia seperti sumber hutan, sumber air dan sumber tanah. Okey. Mengawal pertumbuhan penduduk. Okey. Bermaksud pelajar, kerajaan mengawal pertumbuhan penduduk dengan menetapkan bilangan anak bagi setiap keluarga seperti yang diamalkan oleh sesetengah negara seperti China dan Singapura. Okay. So, bila kita kawal pertumbuhan penduduk, maka tekanan terhadap sumber tanah, sumber hutan di sesebuah negara, termasuk negara kita, dapat dikurangkan. Okay. Yang seterusnya, mengadakan pembangunan lestari ataupun sustainable development. Okay? Pembangunan lestari ialah satu dasar yang dibuat oleh kerajaan melaksanakan pembangunan tetapi dalam masa yang sama mengambil kira kepentingan alam sekitar. Okay? Pembangunan yang dibuat pada masa kini untuk generasi yang akan datang. Okay? Seperti antara perkara-perkara penting yang terkandung dalam pembangunan lestari ialah pengenalan teknologi hijau. Okay? Iaitu teknologi dalam sektor-sektor ekonomi tertentu yang mengurangkan pencemaran alam sekitar. Okay. Yang seterusnya pelajar, pendidikan. Okay. Pendidikan berasingan dengan kempen. Pendidikan sama ada formal ataupun tak formal. Di IPTA diperkenalkan khusus-khusus alam sekitar. Di peringkat sekolah diterapkan dalam mata pelajaran tertentu seperti civic, sains, geografi dan sebagainya. Dan langkah terakhir yang kerajaan ambil untuk memastikan sumber alam mampu menampung penduduk ialah melaksanakan kempen-kempen kesedaran. Baik, sebagai contoh, kempen Cintailah Sungai Kita. Okay? Bertujuan untuk memelihara sungai daripada pencemaran. Okey, jadi dengan terlaksananya langkah-langkah ini, air, udara, tanah, bunyi di hutan di negara kita akan terpelihara. Okey, akan sustainable, akan berkekalan untuk sampai bila-bila. Okey? Jadi apabila semua alam ini terus berkekalan,
maka masalah kemerosot daya tampung tidak akan lagi berlaku dalam negara kita sebab sumber yang ada sentiasa mampu menyokong ataupun memenuhi keperluan penduduk. Jadi, cikgu rasa setakat ini saja untuk pertemuan kita pada kali ini dan cikgu harap banyak input-input yang berguna, pelajar-pelajar dapat menerusi tajuk penduduk dan sumber. Sehingga kita bertemu lain kali. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.